Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang dan kita ada lebih kurang few minutes sebelum kita mula untuk bersiaran dan sementara ni siapa-siapa yang dah masuk dalam wall saya kalau boleh bagi komen kalau dengar, komen dengar. Kalau terlalu slow atau apa, just remind me sebelum saya mula untuk buat talk. Okey, siapa yang dah masuk boleh share dulu video, kita share dulu supaya ramai orang dapat manfaat. Okey, kita share dulu sebelum kita mula. Dalam masa 5 minit lagi saya akan mula sekarang lah. Okey, akan mula ke seminar untuk malam ini. Sempoi, simple, Hari Raya version. Okey, selamat Hari Raya. Thank you Derek. Derek my brother. Derek adalah our tour di Itali sebelum ni. Okay. Baik. So share dulu sebanyak mungkin share. Kalau dah cecah 20 orang, 30 orang, saya boleh mula terus dah untuk seminar malam ini. Okay. Baik. So topik malam ni saya akan mainly basically saya akan ceritakan tentang simpanan emas untuk dana pendidikan anak-anak. But then since request daripada orang lain, alang-alang sangat cerita pasal anak, better cerita pasal semua sekali, letak sekali yang pasal tentang simpanan dana kecemasan dan simpanan untuk kahwin dan sebagainya. Okay, so saya setuju. So saya masukkan sekali slide-slide dan video yang akan berikan anda gambaran tentang apa itu simpanan emas yang sebenarnya. Ramai orang tersilap faham yang emas ni kalau beli emas terus consider melabur, kan? Ada pakar kewangan, setengah pakar kewangan bagi tahu kalau beli emas consider melabur terus, dia bukan menyimpan. Tapi saya pelik lah, kalau beli segram takkan dia consider melabur, kan? Kalau beli 10 gram pun tak melabur lagi. Berdasarkan pengalaman saya selama 11 tahun bersama emas, orang yang betul-betul kita boleh kategoriskan sebagai pelabur emas adalah orang yang beli 100 gram dan ke atas. Okay? 100 gram ke atas baru dia consider sebagai pelabur. Baru nak simpan segram, 10 gram setahun, 20 gram setahun, itu masih lagi kategori orang yang baru dia nak belajar menyimpan emas. Okay? Baik. So tak fair lah. Baru simpan segram terus dicop pelabur, kan, orang. So it's not quite a honest opinion lah. Okay, baik. So mula-mula sekali saya nak doakan semua yang ada dekat channel ini, ada dekat not my channel, ada dekat live sekarang ini. Saya doakan semua
yang berniat untuk simpan 100 gram yang pertama untuk family dia, simpan 100 gram pertama untuk dana pendidikan anak-anak dia, simpan 100 gram sebagai dana kecemasan dia, dipermudahkan urusan, dimakbulkan oleh Tuhan dan dapat 100 gram yang pertama as soon as possible. Amin. Okay, baik. So antara topik seminar live Facebook malam ni adalah saya nak sentuh 4 perkara basic, very simple. So pertama sekali tentang tujuan simpan emas. Orang yang beli emas dia mesti ada tujuan. Dia tak ada tujuan. Okay. So saya nak define, saya nak bagi pencerahan apa matlamat orang yang simpan emas. So orang yang tak pernah beli emas dia tak tahu kenapa, untuk apa beli emas, untuk cepat kaya ke apa kan. So actually emas ada matlamatnya tertentu. Nombor 2 apa tu public gold. Okay. Ramai tak tahu public gold ni apa. So saya selalu bagi tahu dengan prospek ataupun customer saya, public gold ni di kedai emas. Dia sama macam Habib Jewel, sama macam Tome kan. Beza dia public gold jual emas dalam bentuk jongkong emas yang segi 4 tu ataupun dinar emas, koin emas khusus untuk simpanan dan pelaburan. Simple. Yang dekat kedai emas tu dijual jewellery, cincin, gelang, rantai, itu untuk hiasan, untuk bagi nampak cantik. Tapi di dunia kalau orang bagi tahu nak simpan untuk dalam bentuk saving, untuk simpanan, maka dua bentuk emas yang tergambar dalam fikiran mereka iaitu dalam bentuk jongkong ataupun dinar emas. Kemudian saya nak share 3 cara belian emas dengan public gold. Ramai orang ingat kalau nak beli emas public gold kena ada duit beribu baru boleh beli. Walhal dengan RM100 pun kita dah boleh mula dah kan. Dan kelebihan jadi dealer public gold. 4 basic topik untuk malam ini. Okay. Apa one of you? Okay. Alright. So mari berkenalan. Tak kenal maka tak cinta. So saya Hafizul Hakim, berusia 36 tahun. Penulis website publicgoldhafizulhakim.com, penulis buku Travelog Emas, Triple Star Master Dealer termuda di Malaysia, dan mula jadi pengguna rasmi sejak 10 Januari 2010. Ini tahun ke-10 saya bersama emas, bersama Public Gold, dan aktif di media sosial, share tentang ilmu emas, ilmu kewangan, motivasi kan. Dan saya latar belakang seorang electrical engineer dan masih bekerja full time sebagai seorang engineer. So part time saya, masa terluang saya suka share ilmu tentang emas. Okay, baik. Inilah pencapaian saya bersama Public Gold selama 10 tahun. Dan saya dah dapat hampir ke semua trip yang Public Gold tawarkan pada setiap tahun. Disebabkan oleh sharing ilmu emas yang konsisten, maka ramai orang beli emas dengan Public Gold yang letak nama saya sebagai introducer untuk saya bimbing mereka simpan emas, tahu info semasa tentang emas, tahu guideline, kalau nak arahnu macam mana dan sebagainya. Okay, baik. Dan Alhamdulillah, walaupun tahun ini baru bermula, tapi saya telah disahkan dapat 1 tiket untuk trip ke Rusia tahun depan. Sekarang ongoing second ticket untuk my wife. Okay, baik. Falsafah saya tentang emas agak straightforward. Falsafah saya tentang emas, orang takkan beli emas kalau dia tak faham apa itu emas, fungsi emas itu apa. Kalau nak beli emas, apa yang perlu tahu kan. Contoh ketulinan berapa, nak jual balik berapa tolak kan. So semua ini ilmu basic yang asas untuk setiap orang sebelum dia mula beli emas yang pertama kan. Agak jarang saya jumpa orang klien emas tiba-tiba dia serah diri, ya Fizul, saya nak beli 100 gram emas. Bila saya tanya dah pernah baca hal emas ke belum, dia cakap tak pernah lagi. Okay, so benda-benda macam ni, orang yang datang tiba-tiba beli emas memang jarang-jarang berlaku lah. Kalau saya ingat, saya tak pernah lagi terjadi. Baik, so pengalaman saya tentang emas bermula sejak tahun 2009. Seawal tahun 2009 saya mula membaca buku tentang emas, buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, Guide to Invest in Physical Gold and Silver. Okay, buku ni dah lama dah ada ke pasaran, cuma rezeki saya dapat baca seawal tahun 2009. Okay,
Kemudian selepas 6 bulan membaca tentang ilmu emas, saya mula buat tindakan yang pertama pada Jun 2009, beli 1 dinar emas. Ini emas pertama yang saya beli dan simpan. Okay. Kemudian selepas pembelian pertama, saya beli pada bulan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya pada setiap bulan. Okay. Baik. Dan sehingga sekarang ini dengan Public Gold, saya diiktiraf sebagai triple star master dealer. Maksudnya master dealer yang mempunyai empire yang lebih daripada 17,000 orang di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia, di Indonesia dan Brunei Darussalam, juga customer base saya lah. Okay. Dan saya juga penulis buku Travelog Emas. Buku Travelog Emas ni dia simple, dia 112 muka surat dan telah mula dijual sejak Disember 2018. Disember 2018 saya ingat lagi, saya balik daripada Iceland terus publish buku dan sehingga hari ini telah terjual sebanyak 10,000 buah. Okay. Kalau nak beli direct dengan saya mungkin dah tak ada stok dah. Baru petang tadi dah habis stok. Okay. Dan kalau nak beli anda boleh cari di buku kedai buku MPH Bookstore. Okay. Baik. So ini adalah gambar saya bersama dengan founder Public Gold, Datuk Wira Louis Ng di Croatia tahun lepas. Dan buku Travelog Emas saya telah diberikan anugerah grant Perpustakaan Malaysia. Pada setiap tahun mereka pilih buku-buku yang berkualiti dan surprisingly amat mengejutkan, saya tak pernah apply pun, saya tak pernah apply untuk grant buku ni, tapi satu hari saya dihubungi oleh library, mereka bagi tahu mereka telah bermesyuarat, ada komiti dia pilih dan buku saya telah disebut sebagai antara buku yang berkualiti tentang kewangan dan sesuai untuk orang muda. Buku kewangan banyak, tapi buku kewangan dan dalam bentuk tentang emas yang sesuai untuk bacaan orang muda dia tak banyak. Jadi mereka telah anugerahkan buku saya sebagai salah satu penerima grant buku dan alhamdulillah 500 buah buku telah dibeli dan diedarkan di seluruh library perpustakaan di seluruh Malaysia. Okay. Kalau nak baca free, anda boleh pergi ke library yang berdekatan dan boleh baca dekat library ya. Okay. Baik. Dan sehingga hari ini, walaupun dah 2 tahun di market, sebagai satu buku genre kewangan, amat pelik kalau dia masih laku top 10 sehingga hari ini. Jadi alhamdulillah buku saya masih lagi kekal relevan, masih lagi ada demand daripada MPH untuk restock buku setiap 2 bulan untuk diedarkan di seluruh cawangan MPH di seluruh Malaysia. Okay. Baik. Jadi ini adalah profile Facebook saya. Kalau belum follow, klik follow. Kalau boleh set see first supaya anda tahu setiap kali saya share tentang ilmu kewangan ataupun emas, anda boleh dapat lihat dengan mudah. Dan kalau siapa yang tak pernah lagi pergi ke website saya, boleh pergi website hafizulhakim.com dan pergi ke channel Telegram saya. Dalam tu updated tentang cerita emas, promosi semasa Public Gold dan motivasi kewangan. Setiap hari saya update. Okay, di dalamnya sekarang lebih kurang 8,600 orang subscribers di dalam Telegram channel saya. Baik. So sebelum mula seminar, saya nak bagi info awal-awal apa promo yang berlangsung sekarang di Public Gold. Pertama sekali yang akan berakhir pada esok hari adalah anda boleh beli semua emas Public Gold serendah 1 dinar seberat 4.5 gram secara EPP10. EPP10 maksudnya easy purchase plan. Anda boleh bayar 10 kali dalam masa 10 bulan. Contoh kalau harga sekarang 1 dinar RM1,100. Kalau mampu beli lamsam kita bayar RM1,100. Tapi tak semua orang mampu bayar lamsam. Ada orang mampu bayar EPP10. EPP10 maksudnya RM1,100 tadi dibahagikan dengan 10. Jadi korang bayar RM110 selama 10 bulan. Harga emas naik ke naik tinggi mana ke dalam tempoh 2-3 bulan akan datang, anda tetap bayar berapa harga yang anda lock malam ini. Okay. So ini kebaikan EPP10. Habis bayar boleh collect emas di cawangan Public Gold yang
berhampiran dengan anda. So ramai yang tanya, kalau saya habiskan dalam masa 6 bulan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lagi cepat habis bayar, lagi cepat dapat emas dalam tangan. Okay. Pilihan kedua yang selalu orang beli kalau setiap kali promosi EPP10 adalah 10 gram emas. Kalau tadi 1 dinar bajet dia RM110 sebulan. Untuk 10 gram EPP10 dia lebih kurang RM260 sebulan. Sama juga, beza dia bentuk dia. 1 dinar bentuk dia shilling emas, berat dia 4.25 gram. Kalau jongkong emas 10 gram ni memang dapat 10 gram lah. So dia untuk bajet RM260. Ada orang tanya, mesti beli EPP10 ke? Kalau saya nak bayar cash boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang offer sekarang ini yang akan berakhir pada esok untuk belian EPP10 emas yang kecil-kecil ni macam 10 gram, 1 dinar. Sebab apa? Sebab pada waktu normal bukan promo, EPP10 cuma untuk belian emas berharga RM5,000 dan ke atas. Okay, RM5,000 boleh beli lebih kurang 20 gram emas. Okay, jadi since ramai yang tak pernah lagi beli emas, so nasihat saya beli yang paling kecil dulu, 1 dinar ataupun 10 gram, okay, supaya dapat aura emas di dalam tangan. Lepas tu dah kenal Public Gold, dah pegang sendiri emas, nak beli 50 gram ke sekilo ke 50 gram senang lah. So kita dah kenal apa itu Public Gold. Okay, baik. Ini kalau bajet besar. Saya ada bajet 30 gram. Okay, ada bajet 50 gram, boleh jadi dealer terus. Jadi macam saya. Okay, pengedar rasmi Public Gold. Kebaikan dealer adalah pengedar rasmi, harga sama je. Harga customer dengan harga dealer sama je. Beza antara dealer dengan customer satu. Kalau dealer, setiap kali dia buat belian, dia akan dapat commission. Okay, berapa banyak? Kalau normal dealer, 1% daripada setiap jumlah belian yang dia beli ataupun orang yang dia introduce. Okay, kalau priority dealer, dia akan dapat 1.5% dari setiap belian emas dia sendiri yang beli ataupun dia introducekan kawan-kawan. So setiap kali kawan dia beli, dia akan dapat 1.5%. So apa yang best jadi dealer ni? Dealer ni tak ada kedai emas kat Malaysia. Kalau kita recommend kawan beli, contoh kita pergi satu kedai Achan contoh. Okay, kita beli emas, kemudian kita bawa kawan kita, contoh Siti. Okay, Siti beli dekat Achan, kat sini murah. Kan? So kita pun bawa Siti pergi kedai emas. Siti pun pilih barang, dia suka, dia beli. So Toke pun sukalah bagi dapat jual emas dengan Siti. Tapi apa yang kita dapat sebagai recommender, sebagai introducer? Tak ada apa kan, tak dapat duit, tak dapat commission kan. So inilah yang Public Gold terapkan setiap kali kita introduce dengan orang beli emas Public Gold. So setiap kali orang beli emas, kita akan dapat commission seperti yang ditetapkan. Okay, baik. So kalau ada orang beli emas adalah commission, kalau tak ada orang beli emas tak adalah commission. Straightforward. Ini satu lagi promo yang sedang berjalan adalah promo Gold Bar Hari Raya. Okay, sebelum ni kena beli 5 keping baru dapat beli emas Gold Bar ni. So sekarang ini Public Gold buat promosi cuma terhad kepada 500 set sahaja. Apa maksud 500 set? Satu set mengandungi 2 gram emas lah. 1 gram emas color dia color hijau, 1 gram lagi color dia color purple. So ini satu set, ada 2 keping emas lah 1 gram. So untuk dua keping emas ni, bayaran tunai dia kalau kita beli secara tunai, harga dia 599. So apa yang ada dalam 599 ni, okay, harga termasuk yang best je, kita akan dapat serial number yang sama. Contoh kalau hijau dapat serial number 1234, yang purple pun kita dapat serial number 1234. Contoh. Okay. Yang kedua, Public Gold akan bagi free gold folder. Gold folder ni adalah dompet untuk kita simpan emas. Okay. Yang ketiga, Public Gold akan bagi angpau berbentuk sampul duit raya. Okay. Dan harga ini juga termasuk postage daripada HQ Public Gold terus ke alamat anda. Okay. So siapa yang nak beli emas ni,
saya nak sediakan link dekat saya nak sediakan link dia anda boleh terus WhatsApp saya di nombor 0198884452. Okey, so itu adalah untuk pembelian terus. Okey. Baik, so kita sambung dengan seminar. Kalau tak mampu beli cash, Public Gold juga bagi option belian EPP4. Maksudnya bayar 4 kali dalam masa 4 bulan. Okay. So yang ni ramai yang beli tadi. Hari ni memang ramai gila orang beli. Sebab nak bagi hadiah untuk isteri dan anak kan. So daripada duit tu habis untuk beli mercun, baik dia beli emas. Okay. So kita juga boleh ada pilihan untuk beli satu set raya ni. Kalau tak mampu beli cash, kita bayar EPP4. Maksudnya bayar 4 kali dalam masa 4 bulan. Alright. So saya nak share satu video tentang Dina Emas terbaru Public Gold yang akan boleh didapati di seluruh branch Public Gold dalam tempoh masa tak lama lagi. So ini video yang dikongsikan. So ini adalah Dina Emas terbaru Public Gold, locally minted. So yang saya terangkan tadi, kalau bajet RM110 setiap bulan tadi, dapat emas yang ni satu Dina. So berat dia 4.25 gram, 99.9. Kebanyakan orang yang kali pertama beli emas, kalau dia ragu-ragu, takut-takut, saya suruh beli yang paling kecil dulu. Kan, paling kecil dulu, 4.25 gram, 99.9. So ini 5 Dina, berat dia 21.25 gram. Okay, cantik. So ada 3 jenis Dina emas ataupun coin emas, shilling emas, keluaran terbaru Public Gold. 1 Dina, 5 Dina dan 10 Dina. Okay, masing-masing beratnya 4.25 gram, 21.25 gram dan 42.5 gram. Okay, ini rupa bentuk belakang. So kalau paling afdal beli tiga-tiga sekali. Kalau beli tiga-tiga sekali ada diskaun daripada Public Gold. Baik, so kita masuk ke topik seminar untuk hari ini. Kesan kalau tidak ada simpanan sejak awal muda lagi. Okay, kalau kita dari muda 2-3 tahun dah kerja tak ada simpanan, so sangat mencabar nanti sebab kemudian kita nak kahwin, lepas kahwin kita nak ada anak lagi, nak ada anak perlu menyimpan lagi untuk belanja anak, belanja isteri, belanja persekolahan anak lagi. So kalau kita tak bersedia dari awal, jadi dia akan datangkan masalah di dalam masa yang akan datang. Baik, so 5 kesan utama kalau tak menyimpan di usia muda. Pertama sekali, komitmen dah tinggi. Okay, dari usia muda, baru single lagi, kita ada keupayaan untuk menyimpan lebih. Tapi bila dah kahwin, dah ada anak, jadi keupayaan untuk menyimpan jadi tipis. Okay, kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Ini yang bahaya. Sebab komitmen dah makin tinggi. Kemudian apabila dah tak ada simpanan sejak pada muda, sudah pasti nak ada dana kecemasan amat mustahil. Okay, kebanyakan orang, seperti mana dikeluarkan dalam akhbar berita, kurang daripada 70%. Okay, orang di Malaysia ni dia tak ada simpanan kecemasan. Okay, even RM1,000 pun tak ada. Sangat-sangat bahaya, sangat-sangat berisiko. Sebab kalau dah tak ada simpanan, dia akan ada risiko untuk berhutang.
Kalau orang tak bagi dia hutang, dia akan pergi kepada Along. Bila pergi kepada Along, dia akan melibatkan risiko pula kepada diri sendiri, kepada keluarga. Okey. Baik, dan sudah public, dah public. Okey, saya dah set to public. Okey, terima kasih. So saya dah set to public dan thank you Nina Natasha sebab bagi reminder. Okay, so untuk dapatkanlah lebih banyak view, continue share kepada orang lain, dan nasib baik Nina Natasha maklumkan, kalau tak tahulah. Okay, baik. So apa yang saya nak buat sekarang adalah saya nak teruskan dengan slide saya. Okay. 5 kesan utama tadi, komitmen dah tinggi, tiada dana kecemasan, suka membuat pelaburan. Kenapa suka buat pelaburan? Sebab dia dah tak dapat nak yelah modal tak ada, so nak melabur nak macam mana kan, nak beli rumah macam mana, nak buat bisnes macam mana, so modal simpanan pun tak ada. Jadi disebabkan oleh terlalu comfort zone, enjoy di di usia muda, so disebabkan oleh komitmen terlalu tinggi, dia tak dapat nak menyimpan dengan konsisten, dia tak ada dana kecemasan, dia tak dapat nak buat pelaburan, dan kualiti hidup dia tak berubah, bangun hidup, kerja untuk bayar hutang and so on. So tak ada penambahan, tak ada peningkatan daripada segi kualiti hidup. Okay, so orang-orang muda kalau dia tak merancang daripada awal, so actually dia merancang untuk kegagalan. Jadi sebelum membuat kesilapan, so ada baiknya pertama sekali kalau sebagai ibu bapa, kita bagi penerapan ilmu tentang financial management dulu kepada anak-anak. Nak dapat duit, cari duit senang. Tapi kalau nak manage, ini yang bahagian payah. Okay, baik. Satu perkara yang paling penting yang perlu diingat adalah anak-anak bukan pelan persaraan kita. Okay? Anak-anak bukan persaraan kita. Maksud dia, kita contoh kita tak ada simpanan, tak nak pencen. Lepas tu kita dah pasang dalam kepala, tak apalah anak aku ada 5. Anak aku nanti seorang bagi 500 kali 5, 2,500. Boleh lah. Hidup 2,500. Kita tak dapat nak cakap macam tu sebab anak-anak kita pun dia ada kehidupan dia sendiri, dia ada cabaran dia sendiri. So kalau kita dah drag mereka into our problem, so itu kemungkinan besar akan drag problem juga between dia dengan wife dia and so on. Okay, so kita kalau saya beranggapan bahawa saya tak nak berharap anak saya bagi saya, tapi kalau dia bagi, alhamdulillah dia bagi. Tapi kalau boleh jangan bergantung harap dengan anak-anak. Okay, baik. So dalam dunia sekarang ni, dia ada 2 jenis nasihat. Nasihat daripada segi sebagai seorang penjual ataupun penasihat yang betul. Okay, sebagai contoh pembelian kereta kan. So orang yang menjual kereta, dia tak kisah pun kita ni ada simpanan ke tak ke, yang penting dia buat sale. Anda bayar deposit, dia dapat sale, dia dapatlah commission dia. Korang gaji kecil ke, gaji besar ke, simpanan besar ke, ada bagi duit dengan mak bapak ke tak, dia tak peduli dah.
Sebab yang penting part dia selesai. Yang part ada simpanan ketak itu pada pandai korang. Okay. Orang yang penasihat pula, dia bagi nasihat, kebanyakan orang uh, dia pada usia muda dia tersilap beli kereta. Kebanyakan majoriti anak muda tak dapat menyimpan, tanyalah kau tak dapat menyimpan sebab apa? Memang jawapan dia kereta. Okay, sebab apa? First kali dia akan pilih kereta yang paling standard kan. Contoh gaji dia 2,000, takkan dia nak ambil kancil ke Azia ke. Contoh dia nak Myvi supaya nampak macam sama level dengan kawan-kawan yang gaji 3-4 ribu kan. So apa yang berlaku, bayar bulan kereta dah 800, minyak lagi, tol lagi, end up tak dapat nak bagi dengan mak bapak duit bulanan. Minyak, makan kais pagi, hidup pagi, dia mewahkan kereta dia lah kan. Tapi orang yang berpandangan jauh, dia akan fikir tak kisah, dia tak beli kereta dulu, dia pakai motosikal dulu, ataupun dia beli kereta second hand dulu. Dia cuba sedaya upaya bertahan seawal 3 ke 5 tahun kerja, pakai dulu kereta apa yang ada, yang tak perlu dia berhutang besar. Supaya apa? Supaya tabung simpanan dia penuh, supaya dia dapat masih lagi bergerak ke sana ke sini, lah kan, mengikut bajet yang bersesuaian dengan kemampuan dia. Okey, baik. So kalau kereta dah salah pilih sejak awal masuk kerja, kita menanggung hutang selama 9 tahun. Terpaksa survive dalam keadaan yang terdesak. Okey, baik. So kebanyakan orang muda dia tersilap pilih kereta. Baik. Kedua, pengurusan belanja yang tak betul. Orang yang baru bekerja, dia cenderung untuk belanja apa saja yang dia nak. Sebab dia tak ada komitmen. Contoh gaji dia masuk 2,500, maybe dia bagi parent dia 300-400, selebihnya duit dia 2,000. Dia ada banyak sebab nak belanja, nak buat apa. Tak ada orang yang kata, bang belilah susu, ataupun bang RM500 untuk bayar yuran anak setiap bulan. Tak ada. Jadi dia cenderung untuk berbelanja. Kalau simpan dalam bentuk wang tunai, ataupun terpengaruh dengan kawan-kawan. Kawan-kawan beli apa-apa benda yang dia beli, dia pun ikut beli sekali supaya tak ketinggalan, padahal dia tak perlukan pun. Okay. So disebabkan pengurusan belanja yang tak betul, inilah sebab antara orang muda susah nak menyimpan. Okay. Kemudian beban hutang yang menimbun. Okay. Baru habis masuk belajar, terus ada komitmen hutang. Hutang apa? Hutang pendidikan, PTPN kan. Lepas tu bila dah masuk hutang pendidikan, dia tersalah pilih kereta pula dah. Dia beli kereta apa? Beli kereta jenama Honda Cici. Bukan nama sebenar. Okay, lepas dapat Honda Cici, dia tengok kawan-kawan pergi melancong, dia pun ingin juga. Tapi simpanan tak ada, tak apa. Kalau simpanan tak ada, kau pergi ke bank ni, kau buat personal loan. Dengan duit personal loan tu, kau pergilah melancong. Kan? Dapat lagi nasihat yang salah. End up, hutang keliling pinggang, stres. Okay, ramai orang kata duit tak penting. Tapi berapa banyak kes perceraian berlaku kat Malaysia ni disebabkan oleh masalah pengurusan kewangan yang sangat boleh kata teruk lah. Okay? So, laki bini bergaduh, end up cerai. Banyak kes. Dan melabur tempat yang salah. Ini bukan cerita salah player Liverpool. Ini memang melabur tempat salah. Dah lah dia terdesak, hutang keliling pinggang, datang lagi kawan, okey aku nak bantu kau. Kau pergilah melabur dekat skim ABC ni. Setiap bulan kau dapat 10%. Dia pun hutang lagi, hutang dengan bank dah tak dapat. Dia pergi hutang dengan Along. Kononnya dia kata, kalau aku melabur kat sini, ujung tahun dah dapat 100%. Aku boleh bayar balik hutang Along ni. Tapi dia melabur kat tempat skim cepat kaya, skim cepat miskin lah. Dia tertipu, dah hidup dia merana dah. Dah lah hutang keliling pinggang, hutang lagi dengan Along, kena tipu lagi dengan scam. End up, hidup dia dah jadi macam kacau bilau dah. Okay, kacau bilau. Sebab itu, semua orang perlu faham pentingnya ilmu tentang pengurusan kewangan. Okey, baik. Dan yang kelima, tak pernah rancang kewangan. Okey, kita mungkin, saya lah, kita mungkin selalu
blame, kita selalu marah, Menteri Kewangan tak buat macam ni. Kita adalah Menteri Kewangan untuk keluarga kita sendiri. Contoh, bajet untuk sekolah anak setahun berapa diperlukan, bajet untuk perbelanjaan makan minum sebulan berapa diperlukan, simpanan berapa diperlukan. Okey, tahun depan ada peningkatan simpanan berapa persen, 10%. Okey, contoh lain, nafkah isteri. Ramai isteri yang komen dekat Facebook saya kalau saya buat sharing tentang nafkah isteri, ramai yang mengadu dia punya nafkah start daripada kahwin sampai anak dah 5 masih lagi 200 juga. Kan? So ini adalah something that need to be discussed, and then kita boleh ubah ke dalam bentuk yang lebih baik kalau kita bawa berbincang. Okay. So dengan berbincang banyak isu dapat diselesaikan. Antaranya kita boleh settlekan hutang dengan cepat. Laki bini, laki isteri dapat satu, kata orang, satu matlamat yang sama, supaya bebas hutang dalam tempoh 3 tahun contoh. So kalau masing-masing ada matlamat yang sama, benda tu akan jadi dengan lebih mudah, insyaAllah. Okay, so mulai malam ni mula discuss dengan isteri. Okay, kita simpanan nak pergi haji ada tak? Anak kita nak sekolah tahun depan, bajet berapa perlu disediakan? So perlu disediakan, perlu dibawa bincang lebih awal. Okay, baik. So bagaimana Mas dapat membantu? Bagaimana Mas dapat membantu? So inilah dana kecemasan 3 bulan gaji. Okay. Semua orang dia ada simpanan kecemasan dia masing-masing. Ada orang simpan dalam ASB, ada orang simpan dalam tabung haji, ada orang simpan dalam akaun bank dia saja. Saya simpan dana kecemasan dalam bentuk emas. Okay. So saya bagi contoh. Okay. Kebanyakan pakar kewangan bagi tahu sebelum anda melabur mesti ada simpanan 3 bulan kecemasan terlebih dahulu. Kalau ni tak ada, jangan fikir nak melabur. Okay, clear. So simpanan emas tak semestinya melabur. Simpanan emas adalah simpanan. Saya bagi contoh. Okay, tahun 2012 saya sendiri beli 100 gram. Harga dia RM13,000. Okay, sebab apa? Masa tu gaji lebih kurang RM4,000 lebih. Apa yang saya buat? Saya simpan dalam bentuk 100 gram emas. Sebab masa tu 100 gram emas harga dia RM13,000. So 13,000 dana kecemasan saya tukar dan jadi dalam bentuk emas fizikal. Beli dan simpan. Okay, baik. Hari ini berapa dah harga 100 gram tu? Hari ini harga 100 gram dah naik jadi RM25,694. Lebih kurang RM25,700 lah, senang. Dah naik lebih kurang RM12,000. Kan? Apa saya buat? Tak buat apa pun. Saya beli dan simpan je. Seolah-olah saya tambah duit entah berapa ratus bulan sehingga hari ini dah jadi RM25,000. Okay, ini yang best tentang simpanan emas. Saya tak perlu polish dia. Saya tak perlu nak bawa dia pergi kawas cuci lagi kira-kira, tak. Dengan sendirinya nilai emas tersebut naik tinggi. Sebab itu ramai orang sekarang moratorium sekarang ni kan, ramai ada banyak duit lebihan baru tahu tentang pentingnya dana kecemasan. So mereka ramai-ramai tukar simpanan kecemasan dalam bentuk emas fizikal. Kalau perlu tunai tak ada masalah, kita ada option sama ada kita nak jual balik emas tu ke public gold ataupun kita boleh bawa pajak gadai di Ar-Rahnu dekat bank. Okay? Seperti apa yang berlaku sekarang ni, kita dikejutkan dengan laporan berita yang ramai orang beratur dekat pajak gadai Ar-Rahnu kan. Okay, ramai orang ingat itu adalah last resort diorang untuk hidup. Padahal orang yang ada emas faham kenapa dia pergi gadai. Sebab apa? Sebab dia tak nak buat loan. Boleh je dia nak buat loan, tapi dia tak nak. Dia guna aset yang ada pada dia yang paling mudah dicair tunai iaitu emas. Dia bawa pergi ke pajak gadai, dia bawa pergi ke Ar-Rahnu, gadaikan. Bank akan bagi 70% daripada nilai emas tersebut sebagai pinjaman. Jadi duit tu dia buat apa? Ada orang gunakan duit Ar-Rahnu tu untuk dia buat bisnes. Ada orang untuk bayar kos operasi syarikat. Ada orang untuk sebagai cara hidup dia. Jadi masing-masing ada matlamat yang berbeza. So
bila dah dapat kerja balik, dah dapat duit balik, nanti apa yang dia buat, dia akan tebus balik emas tu, simpan semula dalam peti kecemasan dia. Faham? Tak semestinya orang bawa pergi pajak gadai. Itulah langkah terakhir dia untuk survive dalam hidup. Itulah simpanan terakhir dia yang kena dijual. Tak. Gadai maksudnya kita cagarkan sekejap untuk jadikan pinjaman. So dengan duit tu kita jadikan sebagai langsaikan keperluan kita. Okey? Baik. So macam mana nak kira dana kecemasan ni? Simple je. Tak perlu pakai calculator, kita sendiri dah boleh agak gaji kita berapa. Contoh gaji kita sebulan RM3,000. Okay, ada yang tanya gaji ni gross ke clean? Okay, ambil yang gross, ambil yang kasar, yang belum tolak apa-apa lagi dah. Okay, so gaji yang kasar contoh RM3,000 darab dengan 3 bulan bersama dengan RM9,000. So dengan RM9,000 kita cek lah harga emas apa yang dapat dibeli dengan harga RM9,000. Kan? So kalau dengan RM9,000 hari ini, anda boleh dapat lebih kurang 40 gram emas. Okay, dengan bajet RM9,000 boleh dapat lebih kurang 40 ke 35 gram emas lebih kurang. Okay, baik. So apa yang kita buat? Beli emas, simpan. Itu je. Kan? Okay. Bila nak pakai? Bila berlaku kecemasan, baru kita gunakan emas ni. Okay, ada dua option yang saya beritahu tadi. Kalau kita nak perlu tunai, ada dua pilihan. Sama ada kita jual terus dengan public gold, ataupun kita bawa pergi ke Arahnu, kita cagarkan dapat pinjaman 70% daripada nilai emas semasa. Okay? Baik. Ni contoh calculation kalau orang yang nak menyimpan konsisten dalam simpanan emas. Okay. Sebab nanti kena kecam dengan orang, kau ni bersimpan emas je, simpan duit tak ada. Tak, bukannya semua gaji jadi emas. Ada kiraan dia. Saya ajar anda cara kira. Contoh, andaikan 1 gram emas sekarang harganya RM250. Gaji bulanan kita RM3,000. So kalau kita convert, tukarkan gaji kita RM3,000 tu dalam bentuk emas, berat dia lebih kurang 12 gram emas. Okay. Jadi nak simpan berapa banyak? Simpan 10% daripada 12 gram jadilah. Kan? So 10% daripada 12 gram lebih kurang 1 gram je. Kan? So carangan saya untuk orang yang bajet 1 gram, apa yang dia boleh buat? Dia boleh beli 10 gram EPP10. Maksud dia boleh beli 10 gram, bayar installment 10 bulan, 10 kali, bayar 10 kali dalam masa 10 bulan. Habis bayar baru dapat mas, collect mas di cawangan public gold berdekatan. Kalau dia tak berani nak buat komitmen, pilihan kedua dia simpan dalam akaun emas serendah RM100. Kan? RM100 hari ini lebih kurang 0.3 gram lebih. Okay? Lebih kurang. So simpanlah RM100 setiap bulan, 0.3 gram. Okay? Baik. So ini adalah cara untuk kira berapa banyak emas yang kita perlu simpan berdasarkan gaji semasa. So ini adalah contoh dana kecemasan syarikat. Okay. Klien masa bukan hanya individu tapi syarikat emas, bukan syarikat emas, syarikat construction dan sebagainya lah. Ada banyak company, lawyer semua. So apa yang mereka buat, mereka tukarkan dana kecemasan syarikat dalam bentuk emas juga, tapi skala yang besar lah. Okay, ini contoh belian emas 250 gram sebanyak 8 keping. Berat dia 2 kilo. Kan? So nasihat saya kepada klien emas saya, jangan beli sekilo 2 keping. In case perlu duit, tak perlulah jual seketul terus kan. Jadi saya cadangkan beli 250 gram 8 keping. In case nak perlu certain amount of money, dia boleh pilih ambil seketul je cukup. Tanpa perlu jual semua kan. Okay. Baik. So, mengapa simpan emas berkesan kawal kebocoran? So, sebelum daripada itu, saya nak relax jap. So, saya nak mainkan video ini. Apa?
Okay, so itulah pengenalan tentang public goal. Tujuan saya nak share video bukan apa, sebab saya perlu minum air kejap. Kan, hari ni puasa, so okay, so kita sambung lagi. So apa lagi penyebab mengapa simpanan emas boleh sebabkan duit kita lekat adalah naluri menyimpan emas ni, dia sentiasa untuk menyimpan. Jarang sekali orang bila dia simpan emas dia fikir nak jual terus. Tak. Kita ambil contoh paling simple, orang-orang tua kita lah, berapa puluh tahun mereka simpan emas. Lekat. Bertambah ada, kan? Bertambah ada, tak ada masalah. Tapi masalahnya bila orang-orang tua kita wariskan emas kepada anak dia, kepada cucu dia, kepada cicit dia. Kalau jumpa cicit cucu yang tak ada ilmu tentang emas, bila dapat harta warisan emas, apa yang dia buat? Dia jual terus. Jual dekat kedai emas. Kan dah lah tolak besar 30%. So sebab itulah perlu untuk kita wariskan, bukan sekadar wariskan emas tapi wariskan ilmu sekali. Kenapa manfaat simpan emas tu penting? Okay, orang-orang tua kita dia simpan emas sebab dia dah lalu dah zaman, beberapa zaman. Contoh di waktu zaman pemerintahan British. So selepas British keluar daripada Malaysia, dijajah oleh Jepun. Orang yang simpan duit pound sterling pada waktu itu, selepas dijajah oleh Jepun, sekelip mata duit pound dia jadi kosong value, tak dipakai, tak diterima, tak ada laku. So bila Jepun menjajah, terpaksalah kerja baru, simpan duit dalam bentuk duit Jepun, pisang Jepun, kan. Tapi malangnya 2 tahun kemudian Jepun pun surrender. Datang balik British. Tapi British kata kami tak pakai design lama. Kami pun tak terima wang Jepun. Kami pakai design baru. Orang tua kita tepuk dahi kali ketiga, kan. Sebab apa? Sebab habis tu dia nak simpan apa, kan. Simpan duit pound tak laku, jadi kosong. Simpan duit Jepun jadi kosong. So di situlah orang-orang tua kita mula simpan emas. Sebab apa? Emas tak kisah government mana pun memerintah, emas tetap bernilai pada waktu tersebut. Okay, sebab itu orang yang menyimpan emas, saya bagi contoh macam ni lah, kan. Satu hari ada seorang mak, dia ada simpan emas daripada sejak dia muda sampai ke tua, simpan dalam tin Milo, ada 2 kilo emas. Okay. Anak dia ada 4 orang. Kan, Jadi dipanggil seorang, okay, mak rasa mak hidup tak lama lagi dah. Mak nak wariskan setiap korang berempat 500 gram emas. Jelas. Ada sekilo, kan. So dia bagi 4, 250 gram lah. Seorang 250 gram emas. Abu 250 gram, Siti 250 gram, Jenal 250 gram, Aldase 250 gram, Aldase pula. Okay. Jadi Aldase dia dah pernah beli emas Public Gold, dia pun tengoklah website Public Gold, kan, 250 gram berapa ribu. Hari ni dia tengok 250 gram lebih kurang 63,000. Dia bagi tahu mak dia, mak, terima kasih ya mak sebab bagi saya 250 gram ni, kan. Sebab apa? Sebab 250 gram sekarang ni 63,000. Mak pun terkejut. Aku dulu beli 2 kilo ni baru 60,000. So dia pun kira, mak dia pun keluar handphone dia, 63,000 kali 4. Ni dah dekat suku juta dah. Lepas tu mak dia beritahu, tak apalah, ambil balik emas tu, simpan nanti Milo, korang tunggulah sampai aku betul-betul nak mati baru aku bagi. Kan? Sebab apa? Dia terkejut. Nilai emas yang dia beli dulu 20 tahun dulu tak sama dah 20 tahun hari ni, kan. So itulah beza
pemahaman orang yang simpan emas dengan orang yang tak pernah simpan emas. Okey? Baik. Berbeza dengan wang geram selagi tak dibelanjakan. Okey? Emosi simpan duit dengan simpan emas jelas berbeza. Saya ada banyak customer, klien emas. Kalau klien emas saya setuju, tolong komen tolong support saya. Okey. Beli emas ni dia macam ketagih tau. Contoh dia beli 1 dinar. Sebulan, 2 bulan, mesti dia beli lagi. Tambah lagi 1 dinar bang. Ataupun Cik Rizal, tolong beli 10 gram lagi. 10, 20 gram lagi. Setiap kali promosi dia beli emas. Kalau betul, komen betul. Saya lah tu. Okay, komen saya lah tu. Okay, sebab orang yang ada emas, dia jadi macam suka, dia jadi macam rasa macam berbaloi simpan titik peluh dia dalam bentuk emas. Benda yang nampak, benda yang in control kan. So ini yang menyebabkan kenapa simpanan emas dapat tampung kebocoran. Saya sendirilah berpengalaman bocor simpanan seawal kerja dulu. Okey, baik. Tapi alhamdulillah sempat bertaubat. So inilah pengalaman peribadi saya. Mula dengan 1 dinar emas. Kemudian bulan kedua 1 dinar lagi. Bulan ketiga tambah lagi 3 dinar, 4 dinar. Kemudian dah biasa simpan, dah tak peduli dah harga berapa, 5. Bila bonus masuk saya beli besar sikit, 5 dinar emas. So kalau saya bentuk dalam bentuk wang kertas simpanan tunai, belum tentu saya ada 1 keping dinar emas pun. Sebab intention untuk berbelanja, emosi untuk saya spend duit tu tinggi. Dengan online platform dia makin dahsyat kan. So iman tak kuat, memang kita nak menyimpan tu susah. Okay, baik. Bila dah banyak jadi macam ni lah. Berdinar-dinar. Berdinar-dinar. Okay. Baik, so saya doakan sekali lagi semua orang yang niat menyimpan, yang niat dia nak tambah ilmu emas supaya dia dapat menyimpan dengan konsisten, supaya simpanan anak dia ada, supaya dia kahwin dengan mudah, supaya dia dapat beli rumah dengan mudah, dipermudahkan urusan. Kita aminkan ramai-ramai. Amin. Okay. Baik. So, strategi hari ni kita lihat pada bajet. Sebab tu kalau orang yang nak beli emas, saya akan tanya dia bajet dia berapa. Kalau dia tak bagi tahu bajet dia berapa, saya susah nak bagi suggestion, nak bagi carangan apa yang sesuai. Contoh dia bagi tahu bajet saya 150 sebulan. InsyaAllah tak ada masalah. So kalau malam ni saya akan bagi tahu beli 1 dinar emas. Sekarang ada promosi EPP10 sebulan 110. Okay, RM40 lagi alih dalam tabung haji ke apa ke. So at least 110 selamat dalam bentuk 1 keping dinar emas. Okay, faham Berlainan pula kalau bajet dia 300 ke 500 ke, macam-macam jenis orang kan. Customer saya, klien saya macam-macam. Ada yang kerja dekat offshore, ada kerja yang sebagai jual sayur, ada yang jual teh, ada yang jadi agent produk. So setiap orang strategi dia berbeza-beza ikut kemampuan dia. Okay? So paling penting yang tak pernah lagi ada introducer, anda boleh WhatsApp saya dan terus bagi tahu Cik Faizal, saya nak simpan emas, bajet saya RM150 sebulan. So saya akan mudah beritahu, okay, ni sekarang ada promosi 1 dinar EPP10, ni sesuai. Senang. Okay, baik. Kelebihan simpan emas. Kelebihan simpan emas ada 5. Pertama sekali, orang tak berani pinjam emas. Orang pinjam duit berani, tapi kalau orang pinjam emas sangat-sangat jarang berlaku kalau untuk orang pinjam. Okay. Kemudian mudah dicair tunai. Mudah dicair tunai maksudnya kita boleh tukarkan dalam bentuk duit tunai, sama ada kita jual balik ataupun kita cagarkan. Emas adalah aset yang paling mudah untuk dapat tunai. Okay, dia tak perlu lawyer firm, dia tak perlu lawyer fee, kita tak perlu nak tunggu valuer. Okay, so kita boleh buat, kalau nak cagarkan dalam 15 minit boleh dapat duit kan. So ini yang dimaksudkan sebagai mudah dicair tunai. Kemudian nilai semakin tinggi. Okay, emas makin hari makin mahal. Okay, ramai orang yang short term, yang nampak emas short term, emas ni harga dia turun naik. Betul, harga emas memang turun naik. Saya suka harga emas turun naik. Sebab apa? Kalau harga turun saya boleh beli.
banyak. Kalau harga emas naik, saya boleh beli berapa yang saya mampu. Okay. Kalau ada harga emas terus menaik setiap hari tanpa dia turun, agak-agak kita punya segram tu bertambah ke tak bulan kedua? Tak kan? Okay, sebab tu harga emas turun naik dalam jangka masa yang pendek, tapi bila kita unjurkan dalam jangka masa yang panjang, harga dia naik tinggi. Kemudian ada pilihan saiz ikut bajet, 1 dinar, 10 gram, 50 gram, 100 gram dan sebagainya. Dan kita boleh beli sikit-sikit. Yang paling sikit, kalau kita tak konsisten simpan, pilihan yang terbaik untuk anda adalah akaun emas. Akaun emas public gold bersandarkan dengan emas fizikal. So anda boleh bermula dengan serendah RM100. RM100 dapat 0.3 gram emas. Okey. Yang best tentang emas, simpanan emas maksud saya dalam bentuk jongkong dengan dinar emas. Simpanan jongkong emas, dinar emas, tak ada siapa yang tahu berapa banyak kita ada kecuali kita beritahu semua orang dekat Facebook. Jongkong emas, dinar emas dia tak macam barang kemas. Barang kemas kita pakai. Seorang nampak apa yang kita pakai. Jongkong emas tak ada siapa yang nampak, tak ada siapa yang bagi tahu kecuali kita letak jongkong emas 10 gram dekat telinga kiri, 20 gram emas dekat telinga kanan. Orang nampak lah kita ada jongkong emas. Tapi tak adalah orang buat macam tu. Okey? Baik. Okey, ini offer seminar hari ini. Kalau yang seperti saya sebut tadi, ada promotion untuk EPP10 serendah 1 dinar, RM110 sebulan. Kemudian 10 gram lebih kurang RM260 sebulan. Semua jenis emas ada di EPP10 sekilo ke 100 gram ke 250 gram ke. Ini saya khusus nak bagi orang yang ada bajet kecil-kecil, okay, supaya mereka faham dan rebut peluang. Sebab apa? Selepas 27 hari bulan, 28 hari bulan dah tak ada dah offer ni. Okay. Kenapa? Sebab EPP10 pada waktu normal, EPP10 pada waktu normal cuma untuk belian emas harga dia RM5,000 ke atas je. Yang emas kecil-kecil macam ni dia tak ada, dia EPP4 je. So itu saya buat seminar supaya ramai orang dapat grab peluang beli EPP10 bermula hari ni lah, hari ni ataupun esok. 28 bulan dah tak ada dah offer ni. So kalau bajet 30 gram, 50 gram terus jadi dealer. Ini nasihat saya. Kalau ada bajet 30 gram, 50 gram terus jadi dealer. Sebab apa? Sebab pertama sekali kalau kita beli lagi in future, kita akan dapat rebate. Kita akan dapat commission 1.5% ataupun 1% daripada jumlah belian. Dan kalau kita ajak kawan kita share dengan anak isteri kita tentang emas, mereka beli, kita pun dapat commission atas setiap belian mereka. Mereka beli ada bulan lah, setiap bulan lah kita dapat commission. Okay. Kalau orang tak beli emas, tak adalah commission. Alright. Ada soalan? Okay. Alright. So kalau ada soalan, anda boleh just tanya dekat komen. Nanti isteri saya akan bagi tahulah apa soalan yang ditanyakan. So saya nak highlight sekali lagi. Sekarang ni musim raya, ramai parent beli 1 gram set ini, 2 keping ni dengan harga RM599 sebagai koleksi, sebagai kenangan, sebagai break the ice, simpanan pertama mereka dalam bentuk emas, kan? Supaya dia kenal public gold tu apa, supaya dia tahu rasa feeling simpan emas tu macam mana. So kalau kita mampu beli tunai, kita bayar $599. So public gold dia baik hati, dia bagi option lagi kan. Dia bagi option boleh bayar EPP4. Maksudnya kita boleh bayar 4 kali dalam masa 4 bulan, RM150 sebulan. Okay, beza cuma RM1 je. So harga dah termasuk dengan postage terus ke alamat penghantaran dan dapat free card holder dan dapat nombor siri yang sama lah untuk kedua-dua design 1 gram. Okay, baik. So kita move on ke topik seterusnya, matlamat simpan emas. Jangan sekali-kali beli emas kalau tak tahu tujuan dia untuk apa. Kan? Semua orang ada tujuan beli emas untuk apa. So masing-masing yang dah beli emas, yang sedang menonton live, boleh tak share korang simpan emas untuk siapa? Untuk apa? Untuk kahwin ke? Untuk simpanan kecemasan ke? Untuk anak-anak ke? Untuk modal beli rumah ke? Boleh tak share korang beli emas untuk apa? Okay, type dekat komen untuk apa supaya orang lain pun boleh faham
Yang apa Hafizul cakap ni bukan teori semata-mata lah. Okay. Ada lucky draw ke tak? Ni promosi, ni seminar saya sendiri, bukan seminar Public Goal. Kalau Public Goal buat, ada lucky draw. Yang ni saya sendiri yang buat. Kalau nak tengok live, harapkan lucky draw. Tak adalah. Tak ada. Okay. So ni saya bagi ilmu emas pun dah kira lucky dah. Okay. Alright. So ini antara tujuan saya sendiri simpan emas. Saya jadikan sebagai forgotten saving, duit simpanan lekat, dan sebagai modal untuk saya beli apartment, modal untuk saya apa-apalah yang saya nak buat, beli tanah ke, saham ke apa kan. So at least saya ada simpanan emas untuk saya decide, okay, aku nak buat ni, ada modal kan. Okay. Kemudian tabung kahwin, saya pun dulu kahwin hantaran, saya tukarkan jadi emas. Sebab itu banyak orang muda ditanya pendapat, bagus tak saya kahwin hantaran saya bagi emas instead of saya bagi tunai. Bagus. Kenapa? Saya tunjuklah saya punya. Lepas ni saya tunjuk slide tentang kahwin. Okay. Kemudian kalis inflasi. Okay. Okay, kebanyakan orang beli modal emas. Bagus, memang itu pun. So kalau kita simpan duit memang tak terkejar. Harga rumah setiap bulan, setiap tahun naik 10% kan, lebih kurang. Okay. Tapi kebanyakan orang yang tak faham ilmu emas, dia stick to the plan, dia matlamat dia simpan 100 gram, 150 gram. Harga rumah naik macam mana sekalipun, dengan kenaikan harga emas dia boleh meet up berapa deposit yang diperlukan. Okay. Kita ambil contoh 1 dinar dulu lah kan. Senang. Alright. Ini yang parent perlu ambil tahu sekarang ni. Kos pendidikan anak-anak dia boleh naik 100% dalam masa 18 tahun akan datang. Sebab apa? Berdasarkan inflasi 5% setahun. Okay. So kalau 18 tahun darab dengan 5 dah hampir 100%. Tapi ini consider slow lah. Ada tahun kita naik sehingga 7%, 10% kan. So bayangkan kalau hari ini kita baru nak menyimpan ikut kos hari ini, 18 tahun akan datang dia tak akan cukup. Sebab apa? Sebab nilai dah berbeza dah. Okay, nilai dah berbeza dah. Sebab itu 18 tahun akan datang, kalau anak-anak kita masih kecil hari ini, kita masih ada masa untuk ubah apa yang akan berlaku bila mereka dah besar gelap. Okay? Sebab masa tu nanti belum tentu pinjaman PTPTN ada lagi ke tak. Kan? Ada tak pinjaman? Ataupun orang-orang kaya je boleh hantar anak-anak pergi universiti. Sebab dah tak ada pinjaman dah. PTPTN dah tak ada dah. Okay? Kedua, ada duit simpanan yang cukup tak? Kalau dari muda lagi kita tak menyimpan, simpanan untuk anak-anak belajar adalah harapan dia tipis. Kan? So, ketiga, buat simpanan ataupun gamble masa depan anak. Nanti anakku pandai, nanti bila dah pandai boleh dia dapat beasiswa dengan mudah. Kita boleh assume positif macam tu, tapi dalam masa yang sama kita prepare, sediakan simpanan yang secukupnya. Kalau perlu kita gunakan simpanan yang kita ada supaya anak tak perlu berhutang sejak dia mula belajar. So orang yang bijak dia buat persiapan awal lah. Okay. So masing-masing ada pilihan nak buat atau tak. Saya tak boleh paksa, tapi korang boleh faham sendiri akibat inflasi dan apa option yang ada sekarang. Okay. Baik. So kita nak kenal apa itu inflasi. Inflasi ni simple je. Ramai orang tak faham inflasi tu apa kan. So tonton video 1 minit ni bagi penerangan apa itu inflasi. So sama-sama kita tonton.
Okey. So ini adalah kesan inflasi di dalam kehidupan semua orang di dunia. Bukan kat Malaysia ya, semua orang di dunia mengalami masalah inflasi disebabkan oleh percetakan wang kertas. Okey, selagi mana duit kertas tak di-back by physical gold ataupun apa-apa aset sebagai sandaran, jadi nilai duit makin hari makin jatuh. Dulu RM1 dapat beli karipap 5 ketul kan. Hari ni RM1 seketul pun susah. Okay. Dulu boleh beli uh, kambing harga RM400. Sekarang ini nak beli kambing seekor pun lebih kurang dah RM800. Tapi kalau kita pakai emas, kambing masih boleh dibeli dengan harga 1 dinar. Itu yang pelik dia. Dari zaman Rasulullah 1400 tahun lepas boleh beli seekor kambing dengan harga 1 dinar. Hari ini 1400 kemudian kita boleh lagi beli 1 ekor kambing dengan 1 dinar emas. Okay, saya sendiri dah buat akikah untuk anak-anak saya dekat Mekah. 1 dinar dapat beli 2 ekor kambing. Even sekarang ni 1 dinar harga dia RM1,100. Kita boleh lagi beli seekor kambing. Okay. Nak cerita pasal inflasi, sebenarnya Allah dah ceritakan lah dalam Al-Quran beberapa kisah. Kisah yang paling popular yang mungkin kita terlepas pandang, tapi saya nak sebut di sini adalah dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah ceritakan ada sekumpulan pemuda ditidurkan selama berapa lama? 300 tahun lebih. Kan ada pendapat bagi tahu 300 tahun, ada pendapat bagi tahu 305 tahun. Okey. Selepas mereka bangun daripada tidur, mereka lapar. Mereka tak tahu tu tahun apa, mereka anggap tu tidur, maybe tidur petang, bangun pagi kan, ingat tidur 1 malam ke 2 malam ke maksimum. So hantar seorang wakil pergi pasar, belilah roti. Okay. Mereka pergi gua sebab apa? Sebab mereka lari daripada raja yang zalim. So mereka nak selamatkan iman, mereka menyorok di dalam gua. So mereka ditidurkan 305 tahun. Seorang bawa duit yang ada pada zaman dia pakai tu, pergi ke pasar beli roti guna dirham perak. Disebut dalam Al-Quran wang perak. Okay. Boleh rujuk balik surah Al-Kahfi. Okay, kalau salah betulkan saya. So apa yang dia buat, dia pilih roti, dia bayarlah pakai dirham, pakai wang perak kepada penjual tadi. Si penjual pula dia terkejut tengok ini design emas lama ni kan. Ni bukan zaman sekarang punya design. Ni besar kan, contoh kan. So dalam anggapan penjual tadi, orang ni mesti merompak ni, mesti orang ni jumpa harta karun, dia tak maklumkan kepada raja, contoh. So berita ini disampaikan oleh penjual kepada istana pun cari pemuda Al-Kahfi, ditangkap, dibawa pergi kepada raja. So raja tu raja yang beriman. So bila ditanya kembali kenapa, dari mana dapat duit ni, so mereka macam blur lah. Apa hal semua tahan, pelik kan, dah tempat yang diorang pergi pun dah tak sama dah macam dulu. So mereka pun cerita siapa raja mereka, siapa ni, duit ni datang dari mana, and so on. So raja, dia beritahu ni dah duit ni 300 tahun lepas ni. So barulah mereka tahu bahawa mereka ditidurkan selama 300 tahun kan. Tapi apa yang saya nak cerita dekat sini adalah, bayangkan dia dah tidur 300 tahun, duit yang digunakan tu, duit perak tu masih lagi diguna pakai pada tahun yang 300 tahun kemudian. Faham tak? Masih lagi diterima pakai. Sebab apa? Sebab perak bernilai. Cuba bayangkan kalau contohlah sejarah kita 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, ingat lagi tak duit shilling RM1? Siapa ada simpan lagi duit shilling RM1 yang warna emas ada keris tu? Kan? Dia satu hari government Malaysia bagi tahu duit ni dia dah tak ada value lagi sekian waktu. So siapa nak tukar sekarang. Kan? So tak sampai pun 30 tahun dalam sejarah, duit RM1 ke RM1 shilling keris tu dah tak laku dah. Kan?
So apatah lagi 100 tahun, 200 tahun akan datang, tak tahu lagi duit kertas kita pakai hari ni laku lagi tak akan datang. Kan? Berbeza dengan emas, emas dijamin nilainya bernilai sampai bila? Sampai hari kiamat. Sebab apa? Allah dah janjikan hadiah antara hadiah atau perhiasan yang akan dihiaskan di syurga kelak, bangunan-bangunan di syurga, bahan binaan batu batanya adalah daripada perak dan emas, uh, uh, apa bagi tahu, silih berganti. Tingkat ni emas, satu lagi tingkat perak, bersilih ganti. So tak mungkin Allah nak bagi satu hadiah yang tak ada nilai sejak dunia lagi kan. So Allah jaga nilai emas, kemuliaan emas sampai bila? Sampai ke hari kiamat. Ini cerita-cerita dah lain dah, tapi slide-slide lain kan. Okey. So kita kembali. Tabung pendidikan anak-anak, strategi dia, saya bagi tahu simpan 100 gram. Sebab apa? 100 gram is secure dah selamat dah. Okey. Strategi pertama adalah kita simpan 20 gram setahun. Selama 5 tahun. So 20 gram kali 5, 100 gram lah. Okey. So nak simpan 20 gram ni macam mana? So kita boleh guna facility EPP10. Sebab apa? 20 gram harga sekarang lebih kurang RM5,000. Kita boleh beli guna kaedah syariah EPP10. Maksudnya bayar 10 kali dalam masa 10 bulan. Bajet lebih kurang 500 sebulan. So kalau ada parent yang menyimpan untuk anak-anak, bajet dia RM500 lebih kurang. So go for this. Beli 20 gram. Okay. 20 gram pertama, tahun pertama, 20 gram tahun kedua, ketiga and so on. Kalau ada rezeki bonus, lagi cepat dah kita dapat percepatkan cukup 100 gram. Okay. Baik. Strategi yang kedua, kalau parent yang ada kemampuan ekstra, okay, maybe businessman, maybe kerja oil and gas and so on, okay. So kalau mampu beli 100 gram dalam masa setahun, guna facility sama ada beli secara tunai ataupun EPP4 ataupun EPP10. Okay. So EPP10 untuk 100 gram lebih kurang RM2,500. So ini option yang kedua. Option yang ketiga, strategi C. Okay, pertama sekali kita buka akaun emas untuk anak-anak kita. Kemudian kita target simpan 1 gram setiap bulan. Okay, so maksudnya dalam masa 12 bulan ada 12 gram emas. Kemudian duit raya yang dapat bulan ni, yang tahun ni, yang sekarang ni, baru 2-3 hari lepas dapat duit angpau, udah-udahlah beli mainan, udah-udahlah beli mercun, udah-udahlah beli benda yang tak bermanfaat, kita buat jadikan sebagai simpanan anak-anak. Okay, boleh dapat maybe dalam 2-3 gram emas contoh. So dekat sini 12 gram dah tambah dengan 2-3 gram lebih kurang 15 gram kan. Kemudian apa lagi? Kita boleh hadiahkan setiap kali hari jadi anak, kita hadiahkan apa? 1 dinar emas. 1 dinar emas berat dia 4.25 gram. So overall lebih kurang 20 gram setahun. 1 dinar emas ni kita boleh buat option. Option sama ada kita beli secara tunai ataupun kita beli secara EPP4, bayar 4 kali dalam masa 4 bulan, ataupun kita bayar EPP10, bayar 10 kali dalam masa 10 bulan. Yang 10 kali dalam 10 bulan lebih kurang RM110 lah. Rendah je kan. Kalau kita tak mula sekarang, bila lagi kan. Baik. So ini ada 3 strategi untuk simpan 100 gram dalam masa 5 tahun. Yang strategi B tu dalam masa setahun lah. Okay. Baik. So kita boleh rancang balik. Ini cuma carangan. Kalau anda rasa anda boleh simpan 10 gram setahun, simpanlah 10 gram setahun untuk 10 tahun. Tak ada masalah. Boleh juga. Tak ada masalah. Yang penting ada perancangan dan strategi nak buat. Alright. Ini adalah tabung kahwin. Saya bagi tahu tadi, saya hantaran kahwin untuk isteri saya tukarkan dalam bentuk emas. Okay. Baik. Jadi selepas saya jadi di Lepas Perigol, bulan seterusnya saya pergi melamar tunang, melamar isteri, melamar tunang, nak kahwin. So dengan ilmu emas yang ada, selepas hantar rombongan merisik, okay, bapa bagi tahu, okay, perlukan sekian, bapa tak nak support kau punya kahwin, kau kahwin kau pandai-pandai asyik duit sendiri kan. So apa yang saya buat,
Saya buka akaun bank saya kira balik berapa yang ada, kemudian saya buka website Public Gold. Buka website Public Gold, saya tengok simpanan saya lebih kurang RM13,000. Tengok harga Public Gold, apa dapat dibeli dengan dengan RM13,000 kan, bajet RM13,000. So dapat beli 100 gram emas. Okay, ini adalah resit zaman dinosaur tahun 2010. Ni resit zaman dinosaur. Siapa-siapa dealer Public Gold yang baru-baru, ni lah resit zaman dulu. So apa yang saya buat, saya beli 100 gram, harga dia 12,943, beli dan simpan. 10 bulan kemudian, tanggal hari perkahwinan 18 Disember 2010, sebelum saya melangkah keluar ke rumah pengantin perempuan, saya rasa saya antara pengantin lelaki yang buka website Public Gold dulu. Cek 100 gram sekarang berapa takut tak cukup kan. So bila buka website, harga 100 gram pada waktu itu adalah RM15,500, terlebih RM500 kan. Kalau saya simpan tunai, saya terpaksa tambah lagi RM3,000, cari lagi duit RM3,000. Tapi saya ada ilmu emas, saya tahu harga emas akan naik in long run. So apa yang saya buat, saya berjaya jimatkan RM3,000, beli benda lain kan, beli katil ke, beli apa-apa benda yang keperluan yang diperlukan lah. Okay, so inilah bukti nyata yang saya sendiri buat, saya sendiri alami. Dan harga emas sekarang, sebagai saya contoh tadi, sekarang ni harga dia dah RM25,000. Hantaran 100 gram masih lagi isteri saya simpan. Dah keluar masuk Aranu beberapa kali untuk beli apartmen, untuk keperluan dia. So inilah fungsi emas yang ramai orang ingat sebelum ni, beli emas melabur. Buy low, sell high. Kalau buy low, sell high, masa high tu bila lagi nak beli lagi kan? High, buy lah. Okay, so tak semua orang beli emas sebab dia nak harga tinggi jual. Lepas tu bila nak beli lagi, tak tahu kan. So orang yang menyimpan emas ada matlamat, dia tahu apa yang dia buat. Okay, baik. So ada soalan tadi tanya, kalau orang yang nak pencen, untuk apa dia simpan emas kan? So orang yang pencen perlu ingat satu benda, minta maaf saya sebut, satu masa nanti dia akan pergi dan dia akan wariskan apa-apa simpanan dia untuk anak-anak dia. So emas adalah salah satu contoh aset yang kita boleh bagi sebagai harta untuk kita pesan elok-elok, emas ni untuk keperluan kecemasan korang contoh, ataupun emas ni untuk korang beli untuk kahwin contoh, kalau ada anak yang tak kahwin lagi. Emas ni untuk engkau deposit beli rumah sebagai contoh. So itu antara tujuan orang yang dah nak pencen kan, orang yang tua dah, umur dah 60-70 tahun kan. Orang yang pencen beli emas tujuannya maybe nak lekatkan simpanan dia daripada dia beli benda yang tak apa-apa kan. Ataupun kebanyakan orang pencen, kalau ikut kes saya dengan klien saya, ramai orang pencen mereka akan dikejar oleh orang-orang yang skim cepat kaya ni. Dia baru pencen, orang tu pun datang, nanti duit pakin kat sini, nanti dapat duit setiap bulan 10% contoh. So kita tukar emas siap-siap supaya kita selamat daripada godaan-godaan yang pelik-pelik ni lah. Okay, baik. So slide seterusnya. Sekarang ni dah jadi trend orang kahwin mahar dia guna emas dan perak. Okay, 1 dinar emas, ada juga yang pakai 10 dirham. Okay, kembalikan sunnah mata wang, penggunaan mata wang terdahulu kan. Okay, so bagaimana lafaz kalau pakai dinar emas? Lafaz dia macam ni, aku nikahkan dikau dengan anak anda aku Dilofa binti Abdullah dengan mas kahwin 1 dinar emas tunai. Aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. So mahar ini adalah sebagai mas kahwin. Instead of pakai RM120, tukar jadi emas. Ini hak isteri kan. Okay, baik. Ini dana kecemasan operasi syarikat 6 bulan. Okay, saya nak share, dia beli, CEO ni beli 8 keping, harga waktu tersebut adalah RM415,000. Saya rasa dia beli sekitar bulan Disember kalau tak silap. Disember tahun lepas. Okay, hari ini 8 keping emas tersebut harga dia dah jadi RM511,000. Baru berapa bulan? Baru 5 bulan dah naik hampir RM100,000. Betul kan? RM96,000 naik. CEO happy, saya pun happy lah. Okay, sebab dia buat benda betul dan dia tak perlu jual pun sebab dia bagi tahu ni untuk kecemasan
Untuk kecemasan ni, kalau tak cemas tak pakai lah. So dia happy sebab aset emas dia untuk simpanan kecemasan makin tinggi value dia. Okay, bukan sikit-sikit. Nak kumpul 100,000 bukan senang. Okay, baik. Saya doakan semua dealer-dealer public gold yang ada menonton sekarang ni, anda satu hari nanti akan dapat customer yang besar macam ni. Saya panggil sebagai customer ikan paus lah. Sebab dia big fun kan. So beli 2 kilo, 3 kilo, 6 kilo kan. So saya doakan semua dapat sale macam ni. Amin. Komen amin ramai-ramai. Okay. Ini contoh belian 1 kilo. Saya nak cerita harga sejarah dulu kan. Tadi Yana dia komen dekat Facebook saya, dia komen bapak dia cabar dia dalam tempoh 12 tahun kumpul 1 kilo emas. Dia tanya saya, ada tak teknik simpan 1 kilo dalam masa 12 tahun? So saya bagi dia dua option. Option pertama, dia beli 100 gram setiap tahun. Okay. 100 gram setiap tahun. So dah hampir 12 tahun cukup lah kilo. Option yang kedua, dia naik mesin masa Doraemon balik ke tahun 2000. So tahun 2000 harga sekilo RM35,000. Kan, nak kembali kepada harga yang dulu memang mustahil. Okey. Baik. So tahun 2000, 1 kilo emas ni harga dia RM35,000. 10 tahun kemudian naik RM100,000. Kemudian dari tahun ke tahun makin tinggi, dan hari ini harga 1 kilo dah cecah RM256,000. Kan, alamak murahnya tahun 2000. Kan. Sebenarnya harga emas setiap tahun dia mahal. Tak pernah orang bagi tahu. Contoh kita fikir balik tahun 2000, tak ada orang bagi tahu sekilo 35,000 tu murah. Tak ada. Kalau ada, semua keluarga ada 1 kilo kan. So itulah pentingnya ada ilmu. So bermula hari ini, 10 tahun akan datang, tak tahulah berapa harga dia sekarang. Baik. Ini adalah contoh graf trend harga emas sepanjang tempoh 20 tahun. Tahun 2000 segram baru RM35. Ni harga purata setahun sambil harga purata ya. Okay. So dari tahun ke tahun memang ada harga emas turun naik, tapi dalam jangka yang masa yang panjang harga emas naik tinggi. So harga emas naik tinggi ada dua faktor. Pertama sekali disebabkan oleh faktor ekonomi US makin hari makin teruk, maka harga emas jadi makin tinggi. Yang kedua, demand emas makin tinggi, supply makin tak dapat nak tally dengan demand. So itu juga penyebab harga emas makin tinggi. Yang ketiga disebabkan oleh harga emas dunia diukur pakai USD. So kalau RM into USD exchange rate makin besar, maksudnya harga emas makin tinggi lah. Contoh kan, sekarang ni dah jadi 4.4. Katakanlah 2 bulan, 3 bulan akan datang jadi 4.7. Impact kepada harga emas pun naik jadi tinggi juga. So cuba bayangkan kalau harga emas naik, graf harga emas naik, dalam masa yang sama exchange rate pun naik. So harga emas jadi makin mahal lah. Okay. Baik. So saya nak bandingkan contoh kalau simpan duit tunai dengan emas. Okay. Ini contoh kalau nak pergi haji. Kos pergi haji dari tahun ke tahun makin tinggi. Okay. Kalau tak tinggi daripada segi kos muasasah, dia akan jadi naik tinggi disebabkan kos belanja kita dekat Mekah nanti. Okay. Makan dia berapa, nak pergi umrah berapa kan. Dari tahun ke tahun, kalau kita tengok harga, kalau pakai duit tunai makin hari makin mahal. Tapi kalau kita tengok kos haji yang paling kanan sekali, makin hari makin sedikit gram emas diperlukan untuk kita biaya kos haji. Okay, sebagai contoh tahun 1995 kos haji RM8,000, harga waktu tersebut segram RM30. So kalau kita convert kos haji dalam gram emas waktu tersebut tahun 1995, 266 gram. Okay. Fast forward tahun 2017, kos haji cuma 55 gram. Tengok berapa jauh beza, makin naik makin murah. Pakai gram emas. Tapi kalau kita tengok pakai duit ringgit, makin naik makin mahal kan. Hari ini saya baru kira tadi, harga sekarang kalau kita pakai haji
still maintain 9980. Tapi kalau kita convert jadi gram emas, sekarang ni cuma lebih kurang 40 gram emas sahaja. Makin murah kalau kita pakai emas. So sebab itu kalau orang nak pergi umrah, kalau nak pergi haji, saya selalu konsisten bagi tahu simpan 40-50 gram, simpan banyak tu. Tujuan untuk pergi haji, tujuan untuk pergi umrah. Okay? Baik. So alhamdulillah saya dan isteri Allah telah pilih kami berdua tunaikan haji tahun lepas dan dapat rezeki pergi usia muda. Memang tough, memang agak challenging sebab ini contoh kalau pergi melontar kita berjalan lebih kurang berapa kilometer sekarang? 10 kilometer pergi dan balik. Pergi balik 10 kilometer jalan kaki. Orang muda pun boleh rasa tough dia. Orang yang berusia lagi ni kan. So saya doakan orang-orang kawan-kawan yang usia muda ni, Allah pilih, Allah terima doa kalian. Allah pilih atas sebab ihsan dia. Anda semua dipilih untuk menunaikan haji seawal mungkin, secepat mungkin. Okay? Amin. Saya doakan sekali lagi. So ramai-ramai komen amin. So kita dah ada ilmu asas emas, dah ada matlamat, strategi macam mana. Kemudian kita nak execute, terus buat pelaksanaan beli emas. Okay, baik. So satu benda yang saya nak highlight sekarang ni adalah apa beza public gold dengan kedai emas kan. Ramai orang keliru sebab dia orang tak pernah tahu pun ada syarikat emas yang jual jongkong dan dinar khusus untuk simpanan. So kita tak boleh nak salahkan sebab faktor ilmu kan, maybe dia tak pernah didedahkan. So kita nak share kedai emas keturunan dia ada jual 999, ada jual 916, ada jual yang jual jongkong emas. Okay, beza dia susut nilai, harga boleh variance kan, tapi yang paling orang lupa adalah kalau jual balik dia tolak berapa. Ni orang yang selalu lupa tanya kalau dekat kedai emas. Kedai emas biasanya akan tolak lebih kurang 20% dan ke atas daripada harga semasa. Di Brunei Darussalam mereka akan tolak 50% minimum. Ini susut nilai. Kalau public gold susut nilai 6 ke 9% depend dengan saiz emas. Makin berat emas, makin kecil susut nilai. So kalau kedai emas, kalau kita jual jongkok emas pump Swiss contoh, kalau beli dekat kedai emas, kalau ada cala bengkok akan tolak lagi harga. Kalau resit hilang pun tolak lagi harga. Okay. So harga emas di kedai emas hari ini RM285 segram. Tak masuk lagi workmanship cost kan. Public gold sekarang ni hari ini harga dia RM260 segram. Beza lebih kurang RM25 segram. Kalau korang beli 100 gram dah beza lebih kurang RM2,500 penjimatan kalau beli dengan public gold. Harga dah jimat dah, tak cerita pasal spread margin lagi kan. Okay, baik. So ini beza dia. Kalau kesimpulannya, beza kedai emas dengan public gold, kalau korang nak beli emas tujuan untuk berhias, belilah barang kemas dekat kedai emas, tak ada masalah. Yang ramai orang kata rugi beli emas sebagai simpanan sebab dia beli benda yang salah dan di tempat yang salah. Dia beli barang kemas tujuan untuk simpanan emas. 2-3 tahun kemudian bila dia jual balik terkejut, oi tolak 30%, rugi lah beli emas. Padahal dia yang beli salah benda kan, salah bentuk. Dan dia beli tempat yang salah. Dibeli di kedai emas. Kedai emas, emas yang dijual sendiri pun, yang kedai tu jual pun dia tolak 30% kan. So kedai emas basically tujuan kedai emas jual barang kemas untuk perhiasan. Okay. So kalau untuk simpanan, pilih public gold. So last slide, mengapa saya pilih public gold? Public gold dia tak ada kaitan dengan public bank, tak ada kaitan dengan public library, tak ada kaitan dengan public toilet, tak ada kaitan dengan public transport. Apa-apa perkataan public tak ada kaitan. Okay. So saya nak cerita apa itu public gold, kita tonton video ni.
Apa? Konsep? Nom. Satu Dina? Hah? Hah? Saya tahu setting WhatsApp dulu kan namanya business dulu ya. Ada orang. Nampak lah. Okay. So, antara sebab utama saya pilih Public Gold adalah pertama sekali adalah satu-satunya syarikat emas di Malaysia yang memiliki sijil patuh syariah adalah Public Gold. So, bagi saya personally, panel syariah Amani Advisors antara satu sebab mengapa ramai orang mempercayai Public Gold dan proses patuh syariah ini dia ongoing proses, dia bukannya bagi one off contoh one off maksud dia bagi sijil syariah lepas tu dia tinggal macam tu, tak, dia ongoing proses, audited every year untuk check sama ada Public Gold punya stok emas cukup ke tak, cara jual beli betul ke tak, ada tak penindasan kepada customer and so on. So ini adalah tujuan mengapa Public Gold lantik third party syariah panel Amani Advisor. Amani Advisor pengerusinya adalah Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Beliau adalah panel syariah yang sama untuk Bank Negara Malaysia. Beliau panel syariah yang sama untuk Syarikat Suruhanjaya Malaysia, Saham. Beliau adalah panel syariah yang sama untuk World Gold Council, WGC. Dan beliau juga adalah panel syariah untuk banyak bank di East, di negara-negara di Timur Tengah. Okay, so very credential company, very credential world class
panel syariah di dunia dalam kewangan Islam. Okey, baik. So sebab tu kita boleh simpan emas, beli emas tanpa rasa ragu-ragu, kan? Baik, so setiap produk emas public gold, belian secara tunai, belian secara outright purchase, beli secara easy payment purchase, belian secara online, semua dah diselidik, disahkan patuh syariah oleh panel syariah. So nak ambil masa untuk dapatkan patuh syariah ni, dia ambil masa lebih kurang 2 tahun untuk mereka audit, check. Mereka sendiri yang lalui proses beli gap, beli EPP. So macam mana proses mereka buat sendiri dan mereka rasa benda tu betul, tak ada masalah, tak ada isu. So dapat sijil patuh syariah. Okay, baik. In term of Ar-Rahnu, ramai yang tanya kalau beli emas public gold, kalau gadai terima tak di Ar-Rahnu? Terima, tak ada masalah. Okay, di Brunei Darussalam, Bank Islam Brunei Darussalam siap declare lagi yang dia ambil diterima di Brunei cuma 2 brand saja, Palm Swiss dan Public Gold. Yang lain dia orang tak terima. Tu di Brunei. Di Malaysia pun sama. Agro Bank, Pos Ar-Rahnu. Kalau yang nak rate tinggi yang bagus, pergi Pos Ar-Rahnu lah. Okay, ada Agro Bank, ada Bank Rakyat dan sebagainya. So ini antara Ar-Rahnu yang terima produk Public Gold untuk Ar-Rahnu. So tak ada masalah. Ar-Rahnu ni lebih baik daripada kad kredit. Kad kredit interest dia setahun 18%, 18%. So ramai yang buat, ramai yang langsaikan hutang kad kredit dengan emas. Dia pergi Ar-Rahnu, dia bawa duit tu dia bayar habis duit kad kredit dan dia clearkan balik emas, dapat balik dalam tangan. Okay, baik. Ramai yang tanya Public Gold dengan Bank Negara Malaysia okey tak? Saya selalu bagi slide Ar-Rahnu. Sebab apa? Semua bank yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. So kalau Agro Bank dia siap letak lagi emas jongkong yang diterima, brand apa? Brand Public Gold. Tak ada isu. Public Gold dia tak ada hanky-panky. Beli emas, dapat emas. That's it. Okay? Apa beza jongkong dengan dinar? Beza dia bentuk dan berat. Tu je. Jongkong segi 4. Berat dia 1 gram sampai 1 kilo. 1 dinar sampai 10 dinar. So ini kita boleh tampak dia punya beza bentuk. Okay. Tapi dia berbalik kepada bajet kita lah. Kalau bajet kita mampu beli 1 dinar, beli 1 dinar lah. Takkan nak paksa dia beli 10 gram kan. So refer balik bajet kita berapa. Okay, selain daripada emas, Public juga jual jongkong perak. Nak mula simpan emas. Okay, dah tahu dah ilmu, dah kenal dah Public Gold. So last saya nak share tentang ada 3 cara beli emas Public Gold. Pertama sekali beli secara tunai ataupun beli secara lamsam. Contoh 50 gram hari ini harga dia 12,500 contoh. Tak ada masalah, saya beli cash. Boleh, tak ada masalah. Itu cara tunai. Kemudian ada cara syariah EPP, sama ada EPP4 ataupun EPP10. Kita mampu bayar installment 4 bulan, bayar 4 bulan lah. Kalau kita mampu bayar 10 bulan, 10 bulan lah. Okay. Itu option yang kedua. Ataupun akaun emas. Apa beza EPP dengan akaun emas? EPP dia ada jadual dia. Contoh kalau kita nak bayar 10 bulan, dia ada jadual yang kita tak boleh skip, kena bayar lah. Ikut jadual tu. Akaun emas dia tak ada komitmen, terpulang kepada diri kita sendiri. Nak tambah gram emas bila-bila kita nak, berapa banyak kita nak, kita boleh decide sendiri lah. Untuk akaun emas, beza dia dengan EPP adalah account gap kita tak boleh lock price. Kalau nak beli ikut harga semasa. EPP dia dah lock siap-siap. Harga untuk tempoh 10 bulan akan datang dia tetap harga yang sama walaupun harga emas dah naik tinggi. Okay, baik. Ini belian secara tunai. Okay, so belian tunai simple ya. Contoh kita nak beli 100 gram. Okay, contoh harga semasa 25,191. Ni harga 9 Mei. 100 gram 25,191. So kalau belian tunai, PG sale tambah dengan premium. Contoh ni dekat Bangi 25,191 campur RM70. So inilah yang kita perlu bayar. Okay. Ini kalau EPP4 1 dinar. Kalau EPP4 kalau kita beli cash, contoh kita beli cash 1088 contoh. So kalau dia beli EPP4 kita bagi 4,
harga fix untuk 4 bulan ikut jadual yang dah ditetapkan. Okay. Ini kalau EPP4. Kalau EPP dia ada tambahan lagi, harga PG sale tambah dengan harga premium tambah dengan EPP premium. Okay. So beza dia ada tambahan EPP premium. So saya dah tulis kat situ, kalau beli EPP ada PG sale tambah premium tambah lagi EPP premium. Tak banyak. Okay, depend dengan size emas lah. Alright. So ini kalau nak beli malam ni, ni harga lah, ni yang harga ramai orang rebut sekarang. Saya nak seberapa ramai yang rebut promo ni, takut terlepas. Kan sementara ada duit lebih, raya pun tak ada sangat orang datang nak duit angpau tu, kita angpau dia sendiri lah. So ni harga semasa, 1 dinar lebih kurang RM110 selama 10 bulan. Bulan pertama dah tambah premium. Yang seterusnya kita bayar fix RM110 selama, bila habis bayar 22 Februari lah. Habis bayar baru kita collect emas di cawangan Public Gold berdekatan. Soalan yang orang kerap tanya, kalau dia nak bayar awal boleh tak? Katakan dia nak bayar 6 bulan dia nak settle. Boleh, tak ada masalah. Lagi awal dapat emas. Okay. Lagi awal dia collect emas dari cawangan Public Gold. Ini kalau beli 10 gram emas. Cantik, 10 gram bunga emas. So ni jadual dia. Okay. Bulan pertama dah tambah dengan premium. Seterusnya fix sampai 10 bulan. Habis bayar dapat emas. Pun sama juga kalau nak settle awal boleh, tak ada masalah. So apa beza akaun emas Public Gold dengan akaun emas bank? Tak semua akaun emas bank dia disandarkan dengan emas fizikal. Maksud dia kita nak redeem emas fizikal tu boleh tak dekat bank? Tak semua Sebab tu kita kena tanya dekat bank, kalau saya nak tukar bentuk emas fizikal boleh tak? Ada bank dia tak ada emas fizikal. Ada bank dia letak dalam buku akaun je, cetak dalam buku akaun je. So ini ada melibatkan masalah patuh syariah. Sebab apa? Sebab emas tak wujud. Emas kita terikat dengan hukum. Emas ni barang ribawi, dia mesti wujud. Macam contoh emas Public Gold, dia disandarkan dengan emas fizikal, kita boleh redeem dalam bentuk emas serendah 1 gram. So kita boleh tukarkan gram emas yang kita kumpul dalam akaun, tukar jadi dalam bentuk emas fizikal, tak ada masalah. Tapi kalau bank, kita kena double check, boleh tak keluarkan emas fizikal. Contoh kan, kita ada 10 gram dekat akaun akaun emas bank, dapat tak kita dapat 10 gram di akaun bank. Kalau muka dia blur-blur, tak ada wujud 10 gram, hati-hatilah. Hati-hati sebab kita buat berlaku riba kan. Okay, berlaku riba. Baik. Ini video last. Video terakhir sebelum saya conclude semua. Soalan kan? View apa? Berapa? Sampai. Saya dapat komen je sia, reply komen dia. Dia dapat reply lebah nak.
Pasal? $60. $60 pasti. $60. Okay. Okay, so slide terakhir account gap tadi, kelebihan dia ada 6 kelebihan utama. Pertama sekali, kita boleh buat pengeluaran di mana-mana cawangan seluruh Malaysia, ada 18 cawangan. Kalau contoh kita asal contoh kita dekat Melaka kan, tiba-tiba kita transfer pergi Kota Baru, Kelantan. Kita pun boleh keluarkan mas dekat cawangan Kota Baru, tak ada masalah. Sebab semua sistem integrate. Okay? Dan pengeluaran mas fizikal serendah 1 gram untuk akaun mas. Dan mudah untuk kita top up ataupun buat arahan account gap melalui online. Ada apps dia sendiri. Okay, modal serendah RM100 ataupun 35 Brunei. Tak ada komitmen. Account gap tak ada komitmen. Kita hari ni simpan, bulan depan tak simpan, tak ada masalah. So account mas tak ada komitmen. Kalau EPP tadi kita mesti bayar setiap bulan. Account mas ikut kita lah. Okay. Ikut kita dengan kita punya matlamat. Kemudian dia tak ada yuran simpanan, free simpanan. Kita cuma bayar premium bila kita keluarkan dalam bentuk mas fizikal. Kalau kita risau nak simpan mana, akaun mas yang sesuai lah. Okay. Baik. So special offer malam ni, pertama sekali yang EPP10 tu, esok hari last. Okay, esok hari last untuk offer EPP10. Dan rebutlah peluang, sementara harga dia rendah, RM110 je. So sementara boleh mampu milik, kita grab lah apa yang ada dulu. Ini untuk 10 gram dengan 1 dinar lah. Ini yang sebab biasa je EPP10 28 bulan, EPP10 cuma untuk beli barang beli emas, harga dia RM5,000 ke atas je. Hari ni dan esok kita masih boleh lagi beli 1 dinar EPP10 ataupun 10 gram. Masuk 28 bulan, 20 gram lah minima dia, RM5,000. Kemudian kalau nak jadi pengedar rasmi macam saya, kalau beli 30 gram ataupun 50 gram, anda boleh jadi pengedar rasmi seperti saya. Rekomen orang beli emas, kita dapat komisen. Sendiri beli emas, dapat komisen. Okay? Baik. Dan kita boleh beli 30 gram ni lebih kurang RM7,700. So kalau EPP10 lebih kurang RM770 sebulan. Bulan pertama bayar, kita dah upgrade status jadi dealer dah. Ramai dealer baru saya, saya ajar dia macam ni. Ambil EPP10, kemudian promote lah emas sekerap mungkin, dapat commission tu,
Commission tu akan cover jumlah bayaran bulanan untuk bulan seterusnya. So ibarat dia just keluarkan duit yang sikit lah untuk dia top up sikit. So cara yang bijak lah, using other people money. Sama juga dengan 50 gram dan sebagainya. Sebab saya dah ada satu modul untuk semua dealer saya. Sebab tu bulan lepas, bulan April, lebih daripada 27 orang dealer saya berjaya dapat monthly award lah. Maksud dia sales dia minimum RM30,000 sampai ke RM100,000 sebab mereka guna modul yang saya gunakan. Okay, baik. So setiap kali beli dapat commission kan. Contoh kalau kita target, saya target sebulan dapat income RM500 lah. So sebagai normal dealer, setiap kali belian dia dapat commission 1%. Dan katakan bulan Mei ni total personal sale dia RM50,000. So commission dia pun dapat RM500 kan. Kalau di priority dealer, dia entitled dapat commission 1.5% untuk setiap belian. Katakan bulan Mei ni dia punya commission, dia punya sales RM35,000. So dia dapat lebih kurang RM500. So kalau master dealer macam saya, commission saya 2% for every purchase ataupun customer purchase. So kalau sell saya RM25,000 sebulan, dapat RM500. Ni contoh kiraan commission. Master dealer free. Kalau ada 300 orang buyer, pembeli, dapat jadi master dealer. So terima kasih kerana sudi menonton hampir 2 jam. Tak sangka dia jadi panjang. Okay. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, anda boleh pergi ke WhatsApp saya, WhatsApp 0198884452. Dan kalau ada soalan, letak kat komen. Kalau malu letak kat komen, boleh WhatsApp saya terus. Ataupun anda masuk dalam channel Telegram saya yang saya akan share kemudian. Jadi terima kasih sebab sudi menonton. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf ampun kalau saya ada tersilap kata sepanjang seminar ni, kalau saya ada tersilap kata sepanjang tahun ni dalam menyampaikan ilmu. Kalau saya ada terguris perasaan, gurau, sebagainya, saya minta maaf. Dan kita jumpa lagi. Semoga persahabatan kita makin erat, ada kebaikan, ada khair, okay? Dan semoga matlamat simpanan anda dimakbulkan Allah, dipermudahkan, dan insyaAllah saya doakan semua dapat 100 gram emas yang pertama dalam masa secepat mungkin. Okay? Jadi untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.